Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua para pelajar yang saya kasihi. Nama saya Cikgu Dunia, Cikgu RBT kamu, dan insyaAllah pada hari ini kita akan belajar untuk subtopik yang seterusnya iaitu 1.2 analisis fungsi. Jadi kepada siapa-siapa yang ada buku teks, kamu boleh buka buku teks buka surat 8. Hari ini kita akan belajar yang tu, analisis fungsi. Okey, kita recap baliklah minggu yang lepas. Okey, kita dah belajar mengenai bagaimana kaedah untuk kita nak menyelesaikan masalah secara inventif dan juga bukan inventif. Kalau kamu ingat balik dalam masalah inventif, okey, dia ada 4 cara ataupun 4 kaedah untuk kita nak menyelesaikan dia. First kali kita kena analisis fungsi, betul? So pada hari ini kita akan belajar yang tu, analisis fungsi secara detail. Hari itu saya cerita secara ringkas saja kan, benda apa yang kita kena buat kan. Okey, pada hari ini saya akan cerita secara lebih detail benda apa yang sepatutnya kita kena buat dekat situ. Okey. Jadi sebelum saya, muka saya ni kacau. Okey. Sebelum kita masuk terus ataupun direct kepada tajuk yang kita akan belajar pada hari ini, pelajar-pelajar sekalian, okey, kita akan tengok dulu dia punya pengenalan dia. Okey, so ada 3 benda yang kamu kena tahu dekat sini. Yang pertama sekali ialah sistem. Okey, yang keduanya ialah subsistem, yang ketiganya ialah super sistem. Benda ni tak ada dalam buku teks, so tolong berikan perhatian. Okey, yang first ialah sistem. Sistem tu apa dia? Iaitu sistem teknikal yang wujud pada masa yang tertentu dan mampu menyampaikan fungsi berguna utamanya di bawah keadaan yang telah ditetapkan. Okey, ini lebih kita kenal sebagai produk ataupun benda ataupun item. Sebagai contoh, satu situasi, satu cawan yang panas, kopi yang panas saya serahkan kepada kamu. Okey, kopi yang panas saya bagi kepada kamu. So, mana satu sistem? Dia punya haba ke? Dia punya air panas dalam tu ke? Ataupun cawan tu ke? Yes, sistem itu merujuk kepada cawan. Okey, cawan tu. Itu adalah sistem. Okey. Yang kedua, subsistem. Apa dia subsistem? Iaitu satu komponen atau satu set interaksi komponen yang dihadkan oleh sempadan khusus yang berada di dalam sistem teknikal. Sama ada sesuatu objek yang berasingan atau sebahagian sistem yang terdiri daripada gabungan beberapa komponen boleh dianggap sebagai subsistem. Okey, subsistem. Tadi contoh situasi saya bagi kan, iaitu satu cawan kopi yang panas. So tadi sistem tu cawan. So di mana subsistem dia dalam satu kopi ataupun air yang panas tadi tu? Yes, subsistem itu merujuk kepada tapak cawan tu dan juga badan cawan tersebut. Okey, tapak cawan dan juga badan cawan tersebut. Itulah lebih kita panggil dia sebagai subsistem. Dan yang ketiganya ialah super sistem. Apa itu super sistem? Iaitu sistem yang merangkumi bahagian luaran sistem teknikal yang diberikan, termasuklah sistem dan subsistem. Apa yang terjadi kepada cawan tu, maka itulah super sistem. Cawan yang panas. So, benda apa yang menyebabkan panas? Yes, panas tu, haba tu. So, suhu itu merujuk kepada super sistem. Okey, kalau air tu panas, panaslah. Kalau air tu sejuk, sejuklah. Okey, benda apa yang mempengaruhi persekitaran dia, panas ke sejuk ke, itu adalah super sistem. Okey, ini tak ada dalam buku teks. Okey. Seterusnya, kita masuk pula kepada, okey, ni adalah buku teks, kamu boleh buka dan kamu boleh rujuk. Okey, hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya dapat digambarkan seperti berikut. So, ada 3 elemen, ada 3 benda yang kamu kena tahu, yang kamu kena ingat dan kamu kena susun dia mengikut dia punya carta alir yang betul. Okey, tak boleh terbalik. So, yang first kita ada produk. Okey, dalam buku teks kamu boleh buka muka surat 9. Ada dekat situ dia cerita. Okey. So, produk. Apakah itu produk?
iaitu produk itu adalah yang menjalankan fungsi dan membawa fungsi. Okey, sebagai contoh nanti saya akan beritahu. Okey, yang seterusnya fungsi. Apakah fungsi? Tindakan. Benda apa yang akan dibuat. Okey, produk ni tadi dia menjalankan fungsi. Kemudian fungsi tu benda apa yang dia kena buat. Sama ada dia ni meletakkan ke, memegang ke, membawa ke, mengangkut ke. Itu adalah fungsi. Sekejap lagi kita akan tengok contoh dia. Dan yang ketiganya ialah objek. Objek tu apa dia? Merujuk kepada parameter yang berubah atau dipelihara disebabkan tindakan fungsi yang dijalankan. Okey, sebagai contohnya di sini, nampak tak? Produk ialah meja. So, apa meja akan buat? Iaitu fungsi dia apa yang dia akan buat? Ia akan memegang. Memegang apa? Memegang buku. Nampak buku kat sini. Okey, saya tunjukkan, bukan boleh nampak kan? Okey, saya pakai mouse. Okey, so meja. Meja ni adalah produk. So, produk ni menjalankan fungsi. Fungsi apa? Iaitu dia akan memegang kat sini. Kemudian dia akan pegang apa? Dia akan pegang buku. Okey, contoh yang kedua, kereta. Kereta ni adalah produk. Dia akan buat apa tugas dia? Dia akan mengangkut. Mengangkut siapa? Mengangkut orang lah. Mengangkut manusia. Okey, yang ketiganya, cermin mata. Cermin mata, apa fungsi dia? Dia akan membias. Apa dia? Objek. Cahaya. Okey, sama juga. Okey, kalau tak faham, kita try buat latihan kat sini. Okey, contoh cawan dengan air. So, mana satu objek? Mana satu produk? Yes, cawan ini adalah produk dan ini adalah objek dia, air ni. So, apa fungsi dia? Mana fungsi dia? Fungsi dia di sini apa dia? Fungsi dia, dia akan memegang. Okey, tak faham lagi? Contoh yang kedua, saya bagi contoh yang kedua. Okey, kertas dengan dakwat. So, mana satu produk? Yes, kertas ini adalah produk. Dakwat ini adalah objek. So, mana fungsi dia? Fungsi dia menampakkan. Tak faham lagi? Kita bagi contoh lain. Okey, mop dengan air. So, mana satu produk? Yes, mop ni adalah produk. So, ini adalah objek air kan. So, apa yang mop ni akan buat? Fungsi dia apa dia? Yes, menyerap air. Okey, ini apa dia? Liquid paper. Semua ada liquid paper kan. So, ini adalah perkataan. Okey, ini adalah objek. Ini adalah produk kan. Okey, so apa dia akan buat? Fungsi dia? Apa fungsi? Yes, dia akan menutup ataupun memadam pun betul juga. Okey, kita beri contoh lain. Okey, botol dengan air. So, apa botol yang akan buat pada air ni? Objek ni memegang air. Kalau ini pula menajamkan. Okey, saya buka kepada nota yang saya berikan kepada kamu tu lah. Kamu senang faham tengok yang tu. Okey. Ini adalah definisi bagi setiap elemen yang saya ceritakan tadi tu iaitu produk ini terdiri daripada gabungan beberapa komponen yang membentuk produk yang lengkap. Produk akan membentuk suatu sistem bagi produk itu sendiri. Ini saya dah cerita tadi. Kalau fungsi pula ialah tugas. Apa yang dia akan buat? Yang akan berubah objek besar tersebut. Okey. Okey. Kalau kalau objek dia akan penerima kesan akibat daripada kefungsian. Okay. So sekarang ni ini adalah hubung kait. Kamu kena ingat setiap satu ni jangan terbalik, jangan pergi objek duduk kat depan. Tak boleh Objek tak boleh duduk dekat depan. Objek kena duduk dekat belakang. Okey, ini dia punya definisi. Okey, kemudian kita tengok. Ini contoh dia. Okey, saya dah cerita kan. Okey, meja memegang buku dan sebagainya. Okey, kemudian kita masuk pula kepada 1.1.2 iaitu melukis sistem. Kita dah masuk lagi kan? Okey, ada sikit lagi. Boleh. Okey. So, melukis sistem fungsi tadi ialah produk. Okey, sekarang ni meja ini adalah produk. Okey, meja ini adalah produk. So, sekarang ni kita nak keluarkan dia punya komponen-komponen yang ada kepada produk. So, dia dah bagi siap dah. Ada skru, ada lantai, ada kaki meja dan ada muka meja. So, kita nak tahu apakah itu fungsi komponen. Ini saya padam, saya salah. Ini adalah komponen. Fungsi komponen ialah melaksanakan tugas yang tertentu bagi melengkapkan sistem fungsi produk. So, komponen ni dia ada tugas dia masing-masing dalam dia nak melengkapkan meja ni ataupun produk ni. Okey. So, macam mana kita nak melukis sistem fungsi? So, yang first sekali ialah dia akan bagi satu buah meja dengan komponen. So, yang first kamu kena buat dulu dia punya kotak-kotak macam ni. Iaitu
dia punya produk ni salah, ni bukan komponen, ni produk. Produk dia adalah meja. So apa fungsi dia? Yes, dia akan memegang objek dia apa dia? Dia akan memegang objek buku. So macam mana kita nak buat komponen dalam satu meja? Okey, sekarang ni, okey nampak. Kita akan mulakan daripada bawah dulu. Apa yang ada dekat meja ni, kita akan cerita dia macam ni juga. Okey, so kita mulakan dengan lantai. So lantai ni dia akan memegang apa? Lantai, fungsi dia apa? Memegang. Okey, dia akan memegang apa? Yes, dia akan memegang kaki meja. Takkanlah dia pegang skru ataupun dia pegang muka meja. Salah lah. Okey, dia akan bertemu dengan kaki meja dulu. So, lantai memegang kaki meja. Okey, kemudian kita pergi pula yang kedua. Skru. Skru dia akan pegang apa? Skru dia, fungsi dia memegang. Okey, memegang apa? Yes, dia akan pegang dua. Yang pertama dia akan pegang muka meja. Dan yang kedua dia akan pegang kaki meja. Dia akan pegang dua benda dalam masa yang sama. Okey. Yang ketiga, okey. Tadi dah skru dah settle kan? Okey, kita pergi pula yang ketiga. Kaki meja. So, kaki meja. Apa fungsi dia? Memegang. Okey, memegang apa? Yes, memegang muka meja. Okey. Dan yang terakhir, muka meja, fungsi dia memegang. Yes, muka meja memegang buku. So, kamu dapatlah markah dekat sini full mark. Inilah cara nak membuat jawapan dia. Setelah kamu buat kotak-kotak macam ni, sebab ini tugas kotak ni, dia nak memudahkan kamu. Sebab lepas kamu buat kotak ni, kamu nak kena buat, apa nama ni? Melukis sistem fungsi. Kamu kena buat lukis sistem fungsi macam mana pula? Macam ni saja lukis sistem fungsi. Punyalah senang. Okey? Punyalah senang. Ini dia nampak daripada kotak-kotak yang banyak-banyak tadi ni. Saya atas sikit ya. Kita nampak. Okey. Ni, daripada kotak-kotak yang atas ni, okey, kita buat dalam bentuk macam ni saja. Lantai, okey, ambil balik lantai, memegang kaki meja. Kemudian ambil balik kaki meja, memegang muka meja. Kemudian muka meja ni memegang buku. Okey, kenapa saya buat skru dekat bawah? Okey, kenapa saya buat skru kat sini? Sebab skru ini dia pegang dua benda. Dia pegang kaki meja pun dia pegang dan muka meja pun dia pegang. Maka begitulah kaedah ataupun cara kita nak melukis model fungsi. Boleh faham? Jelas? Okey. So, untuk tugasan pada hari ini, apa yang saya nak kamu buat ialah kamu salin baliklah nota-nota yang saya berikan kepada kamu ni. Okey, start daripada sini, kamu salin. Okey, membuat hubungan kait antara produk dengan objek, kamu salin. Okey, kemudian kamu salin yang ni juga. Kemudian kamu buat kotak macam ni sebagai contoh. Okey, salin. Sama juga dengan yang ni. Okey, ni kalau boleh lukis meja ni, ada dia punya komponen-komponen dia. Okey, salin balik saja. Tugas kamu sampai sini saja kamu salin. Okey, sampai sini saja. Sampai lukisan model fungsi. Yang tu sahaja tugasan kamu pada hari ini. Dan saya bagi masa yang agak panjang untuk membuat. Saya bagi masa sampai pukul 11 malam untuk kamu hantar kepada saya nota ini. Okey. Buat kat mana? Buat dalam buku nota buku panjang. Okey. Dan insyaAllah untuk kelas minggu hadapan, kita akan masuk pula. Iaitu satu lagi yang ada kaitan iaitu membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Ini kita akan masuk pada minggu depan. Okey, garisan-garisan ni. Okey. Masih ada berkait ke? Ya, masih ada berkait. Okey, jadi setakat itu dahulu kelas kita pada hari ini. Okey, jadi jangan lupa tugasan kamu hantar sebelum pukul 11 malam. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.